Oh, sambung. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahf. Mudah-mudahan kita menghafalnya insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung balik perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan peristiwa hadisul ifk, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Disebutkan kepada Aisyah bahawa tentang Aisyah, bukan sebut pada Aisyah, disebutkan katanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadinya perkara ini kita dah pun sentuh pada minggu lepas, bagaimana akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran dan membersihkan tuduhan zina ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada hari ini, pada malam ini insya-Allah
kita akan menyebutkan tentang siapa dia dalang di sebalik fitnah ni. Siapa dia yang memulakan kisah ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana alladhi tawalla al-ifka Abdullah bin Ubay ibn Salul faqadimna al-Madinah fashtakaitu biha shahran wan nasu yufiduna min qawli ashabil ifk. Kata Aisyah, orang yang melakukan, yang merencanakan tuduhan dusta ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kami tiba di Madinah, sejak tu aku sakit selama sebulan. Dalam tempoh tersebut, orang ramai semakin terpengaruh dengan kata-kata penyebar berita bohong itu. Jadi orang yang memulakan kisah ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni lah nama yang sepatutnya kita kena kenali, kita kena tahu juga. Walaupun nama dia hebat jugalah, nama dia siapa? Abdullah. Biasanya kalau nama-nama para sahabat Nabi ni memang ada Abdullah yang hebat. Al-Abadillah disebutkan. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Dan kalau kita sebut Abdullah sahaja, an Abdillah. Siapa dia Abdullah? Kalau disebutkan nama Abdullah saja, yang tu Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang orang yang awal masuk Islam lah. Sahabat Nabi daripada kalangan Ahlu Makkah. Daripada orang Makkah juga. Abdullah bin Mas'ud. Rupanya ada juga orang munafik nama Abdullah, iaitu Abdullah bin Ubay. Apa dia munafik ni tuan-tuan? Ni yang kita nak masuk sikit ni. Nabi SAW menyebutkan tentang tanda orang munafik. Munafik secara istilahnya sebenarnya bermaksud adalah seseorang yang menyembunyikan kekufurannya dan dia menzahirkan keimanan. Tetapi dalam hatinya sebenarnya dia ni adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut tentang tanda-tanda munafik tu apa dia. Contohnya Nabi kata idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Apabila dia bercakap dia bohong, apabila dia berjanji dia mungkiri, dan apabila dia diberikan amanah dia khianati. Ni 3. Ada lagi yang Nabi sebut wa idza khasama fajar. Dia ni bila dia kalau dia bergaduh dia melampau. Bila dia buat perjanjian dia langgar perjanjian. Wa idza ahada ghadar. Bila dia buat perjanjian dia langgar perjanjian. Dan kalau dia bergaduh, bila dia berseteru dia melampaui batas. Contohnya macam mana tuan-tuan? Yang lain ni jelas lah biasanya kan. Kita tahulah kalau cakap bohong. Jelas. Kalau berjanji mungkiri. Jelas. Kalau diberi amanah dia pecah amanah. Dia khianati amanah tersebut. Jelas. Tapi satu lagi, rupanya ciri munafik adalah kalau dia bergaduh, kalau dia tak puas hati dengan seorang, maka dia akan melampaui batas. Iaitu dia tak kisah dah tentang halal haram. Yang penting aku boleh jatuhkan orang tu. Ni kita boleh bagi contoh macam tu lah. Maksudnya macam contoh A gaduh dengan B kan. Gaduh dia pasal siapa nak naik pangkat rupanya. Tapi dia punya gaduh dia sampai dia jaja cerita-cerita yang palsu. Asalkan si B ni tak naik pangkat. Bila dia bergaduh dia melampau. Ataupun kadang-kadang ada seorang yang jenis kalau aku tak dapat biar semua orang tak dapat. Dia apa nama tu? Tahap jealous dia punya hasad dia tu, dengki dia. Kalau seorang tak dapat, aku tak dapat, dah biar semua boleh. Semua sekali tak perlu. Semua sekali tak payah dapat. Ni antara ciri-ciri munafik. Dan munafik yang paling bahaya adalah apabila seorang itu menyembunyikan kekafiran dia. Sebab tu orang munafik ni dia di neraka yang paling bawah. Dia ni duduk dekat tingkat neraka yang paling bawah. Orang munafik. Paling bahaya. Dia ni lah yang kalau macam orang kafir, jelas dia tak beriman. Kenal dah tahu dah dia ni memang tak beriman. Tapi kalau orang yang munafik, dia sangat bahaya disebabkan
Dia nampak beriman, akan tetapi dia sembunyikan kekafiran dan tak diketahui langsung. Al-Quran memang turun jelas mengherdik ataupun mengutuk orang munafik. Jelas Al-Quran memang menyebutkan tentang orang-orang munafik. Dan ada satu ayat dalam satu surah tu jelas menyebutkan tentang orang munafik. Bila diajak untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jomlah kita jumpa Nabi supaya Nabi mohonkan keampunan untuk kamu. Mereka berpaling dan mereka sombong. Jadi orang munafik ni kata Allah, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama sahaja engkau mohon keampunan untuk dia ke ataupun kau tak mohon keampunan untuk dia, Allah tak akan ampunkan dosa mereka. Disebabkan mereka ni tak ingin pun kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka paling utama tuan-tuan, kita ni janganlah termasuk dalam kalangan orang-orang munafik yang mana sifat-sifatnya ada disebutkan dah. Yang mana kita jumpa sifat-sifat ni. Suka bohong, suka mungkiri janji, suka pecah amanah, tidak khianat. Bila berseteru dia melampau, bila dia bergaduh dia melampaui batas. Benda ni rupanya ada dalam kalangan umat Islam. Kalau cukup ada 3-3 tadi tu, yang kita sebutkan tadi tu, ataupun yang lain tu ada 5 lah sebenarnya kan. Ada lagi beberapa yang lain. Kalau ada sifat ni, Nabi kata kalau ada 3 sifat ni, maka complete set lah. Dia ni memang munafik. Suka bohong, suka mungkiri janji, suka khianat. Jelas, confirm memang munafik. Okey. Dalam tafsir As-Sa'labi ada disebutkan daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Urwah, daripada Aisyah menceritakan tentang hadis ifk. Ifk ni kita dah sebut dah, iaitu fitnah itulah. Kata Aisyah, kemudian aku menunggang sementara Safwan berjalan sambil memegang kaki kekangan, pegang ni lah, tempat pegang tali tu untuk unta tersebut. Kami pun melalui sekumpulan golongan munafik yang kebiasaannya akan berkumpul berasingan daripada orang ramai. Rupanya orang munafik ni, mereka ni dikenali. Tahu dah. Tuan-tuan tahu tak apa salah satu ciri orang munafik yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Mereka tak solat berjamaah. Ciri orang munafik adalah tak solat jemaah. Sebab tu kata dalam satu hadis mauquf, Ibnu Mas'ud sebut, pada zaman Rasulullah, selagi mana seorang lelaki ni boleh dipapah oleh 2 orang lelaki, kalau dia sakit ke apa kan, tapi masih dapat dipapah oleh 2 orang lelaki, maka dia akan dibantu oleh 2 lelaki ni untuk berdiri di atas dekat saf. Kemudian akan solat bersama-sama. Maksudnya tak pergi masjid tu sakit yang sangat tenat lah. Selagi mana mampu boleh berdiri di bawah, maka akan dibawa. Akan ada orang yang tolong. Dan dia akan pergi. Dan kata Ibn Mas'ud, waktu tu yang tak pergi, cuma orang munafik saja. Yang jelas kemunafikannya. Tahu dah dia ni memang munafik, maka orang ni sahajalah yang tak pergi solat berjamaah. Tuan-tuan, berapa ramai orang tak solat berjamaah pada hari ni? Kita refresh balik. Berapa ramai yang tak solat hari ni? Bukan sekadar tak solat jemaah. Tak solat. Berapa ramai di kalangan umat Islam yang tak solat? Maka sebab itulah kita rasa macam, kenapalah Allah tak tolong Palestin apa semua kan? Realitinya umat Islam seluruh dunia, bukan kat Malaysia aja. Seluruh dunia umat Islam begitulah realitinya. Kita boleh kira entah 10% ke 20% lah paling banyak pun. Probably.
yang betul-betul jaga solat. Lagi pula nak sebut pasal jaga solat berjamaah. Lagilah jauh sangat. Jaga solat ni pun sesuatu yang rasa macam sangat asing. Sehingga pada hari ini apabila seorang tu jaga solat, maka dianggap dia ni orang solehnya, jaga solat kan? Padahal nak ikutkan jaga solat tu adalah kewajipan orang Muslim. Orang Islam wajib jaga solat. Tapi pada hari ni bila jaga solat tu dah jadi satu benda yang sangat pelik. Macam peliknya orang ni, rupanya dia jaga solat kan? Okay. Adalah sekumpulan manusia yang beranggapan sedemikian walaupun mereka sendiri Islam. Sebab itulah munculnya perkataan practicing Muslim. Kalau dekat luar negara, dekat negara-negara barat, biasanya mereka akan tanya, are you a practicing Muslim or are you just a Muslim? Adakah engkau betul-betul orang yang Islam sahaja ataupun orang Islam yang mengamalkan Islam? Sebab kebanyakannya adalah hanyalah Muslim by name. Hanya Islam pada nama sahaja tapi tidak mengamalkan pun Islam. Dia taklah solat, bahkan dia minum arak ataupun dia belasah je lah mana-mana khinzir ke apa semua tu, dia belasah je kadang dia makan. Tak kisah pun. Okey, Abdullah bin Ubay tadi, bila Aisyah dan Safwan lalu dekat depan sekumpulan orang munafik, Abdullah bin Ubay yang ada dalam kalangan orang munafik tu pun berkata, siapa perempuan tu? Mereka pun berkata Aisyah. Lalu dia pun berkata, demi Allah, sungguh si perempuan tidak akan selamat daripada si lelaki, dan lelaki juga tidak akan selamat daripada perempuan. Isteri Nabi kami berjalan malam dengan seorang lelaki sampai ke pagi. Selepas itu dia datang, kononnya menuntunnya ataupun membawanya. Dia nak cakap Safwan ni keluar satu malam dah dengan Aisyah. Tiba-tiba je datang konon-konon bawa, hantar Aisyah balik ke rumah. Di antara orang yang terjebak dengan perkara ini, yang terpengaruh dengan perkara ini adalah Hasan ni nama dia Hasan bin Thabit. Tak silap. Hasan bin Thabit. Dia ni penyair. Seorang penyair Nabi SAW. Dia terpengaruh dengan kisah ni. Selain itu Mistah. Mistah ni kita dah sebut dia ni apa nama tu? Anak sepupu ataupun dua pupu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Anak sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Mistah dengan Abu Bakar tu sepupu. Dan juga Hamnah. Mereka lah yang menyebarkan lagi rencananya. Jadi mereka, orang yang percaya ni pun antara orang yang menyambung kisah ni, diceritakan lagi pada orang lain. Kononnya berlaku begini. Tanpa bukti. Okey. Antara yang hampir terpengaruh tetapi dicegah oleh suaminya adalah Ummu Ayyub. Daripada Muhammad bin Ishaq dalam tafsir At-Tabari, daripada bapanya, anna Aba Ayyub Khalid bin Zaid qalat lahu imra'atuhu Ummu Ayyub amma tasma'u ma yaqulu an-nas fi Aisyah. Abu Ayyub iaitu Khalid bin Zaid ditanya isterinya, awak tidak dengar ke apa yang diperkatakan oleh manusia tentang Aisyah? Qala bala wa dhalikal kadhib akunti fa'ilatan dhalika ya Ummu Ayyub. Lalu kata Abu Ayyub, ya, aku ada dengar, tapi semua tu bohong. Adakah engkau akan ikut juga buat macam tu, wahai Ummu Ayyub? Kata Abu Ayyub, takkan kau nak percaya juga ke? Isteri dia pun kata, la wallah ma kuntu li af'ala. Tidak, demi Allah, aku tak akan buat macam tu, kata Ummu Ayyub. Lalu Abu Ayyub pun berkata, fa Aisyah wallah khairum minki. Dan Aisyah sebenarnya demi Allah lebih baik daripada engkau. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari menegur isterinya, mencegah isterinya daripada terpengaruh. Ini antara benda yang
penting tuan-tuan, antara pengajaran yang boleh ambil adalah kalau tiba-tiba isteri tanya pada kita, ada dengar tak cerita pasal ni. Jadi apa jawapan kita? Tak usah ambil tahulah pasal benda-benda ni. Tak ada manfaat. Contoh kan, cerita ada orang ni bercerai dengan orang ni ke apa ke. Jadi kita tak payah menyambung perkara tersebut. Jangan dipanjangkan kisah tersebut. Berhentikan terus. Kalau ada ahli keluarga yang kadang-kadang datang, bawa cerita. Ni termasuk dalam, kalau katalah benar, maka dia termasuk dalam, kita kata apa? Umpatan. Kalau salah, maka dia fitnah. Benda ni sangat bahaya. Sebab dua-dua dosa. Kalau satu dia mengumpat, dosa. Kalau betul, apa benda yang dibawa, jaja cerita daripada office ke apa ke, bawa, dia cerita dekat rumah. Kalau benda yang benar, itu mengumpat. Maka berdosa. Kalau dusta, bohong, maka itu fitnah. Pun berdosa, besar lagi dosanya. Jadi dua-dua mendatangkan dosa. Selepas itu turunlah ayat, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang yang beriman, yang lelaki dan perempuan, hendaklah dia berbaik sangka kepada diri orang yang kepada diri mereka sendiri dan berkata ini ialah tuduhan dusta yang nyata. Jadi rupanya ada kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Kalau tiba-tiba datang kepada kita satu cerita yang pelik, yang kita kenal orang ni tak buat macam tu. Jadi bila datang, nombor satu apa kita kena buat dulu? Deny terus. Tak betul lah. Orang tu tak buat lah macam tu. Sebab kita kenal, tahu dah, baik lah. Perempuan tu adalah perempuan yang beriman, perempuan yang solehah. Paling-paling tidak kita letakkan adanya benefit of doubt. Kita panggil. Dah, tak payah sembang panjang sangat pasal benda ni. Entah-entah dia tak buat pun. Orang cerita je. Dan berapa banyak fitnah-fitnah yang berlaku yang kita tak sangka benda berlaku, tiba-tiba bila datang kepada kita, maka ramai orang percaya. Rupanya benda tu palsu. Contohnya, bila adanya kononnya video-video bahawa orang ni melakukan sedemikian, orang tu, artis ni buat macam gini. Orang kan suka cerita pasal artis kan. Jadi disebarkan dekat media sosial dan kemudian orang pun percaya. Sekali bila dicek-cek balik, rupanya benda tu palsu. Maka berdosalah siapa yang menyebarkan perkara tersebut dan berdosalah siapa yang percaya juga. Seterusnya, daripada Hisham. Yang ni antara peristiwa yang berlaku. Daripada Hisham, daripada bapanya, qal dhahabtu asubbu Hassan inda Aisyah faqalat la tasubbahu fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hisham, daripada bapa dia kata, aku pernah mengutuk Hassan depan-depan Aisyah. Hassan ni antara orang yang percaya kepada fitnah Aisyah. Kononnya Aisyah berzina dengan Safwan. Lalu kata Aisyah apa dia? Jangan kutuk Hassan. Jangan sebut macam tu. Dulu dia pernah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun menceritakan bahawa Hassan pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijail musyrikin, untuk mencela kaum musyrikin. Qal kaifa binasabi? Qala la asullannaka minhum kama tusallu sya'rah min al-ajin. Kata Nabi, engkau nak cela kaum musyrikin, macam mana pula dengan nasab aku? Sebab aku ni kan daripada kalangan Quraisy.
Kata Hasan, aku pasti akan tarik keluar, iaitu mengecualikan nasab engkau daripada mereka seperti mengeluarkan rambut daripada tepung. Lepas tu kata Bapak Hisham tadi, aku kutuk Hasan kerana dia orang yang banyak menyebarkan tuduhan dusta kepada Aisyah. Okey, apa yang kita boleh ambil sedikit sebanyak daripada ni? Yang pertama, daripada peristiwa hadisul ifk, kita boleh lihat bahawa Nabi tak ada kelebihan mengetahui perkara ghaib. Itu yang pertama. Nabi tak tahu perkara ghaib. Kalau Nabi tahu kan dah settle. Kalaulah Nabi tahu perkara ghaib, pasti Nabi akan cakap, dah, benda yang kau sebut ni dusta. Aku tahu benda ni. Benda ni tak betul. Tapi tak, benda ni berlangsung lebih sebulan. Sebulan Aisyah sakit, sebulan lah benda tu berlaku. Sampai lebih sebulan barulah Allah turunkan ayat surah An-Nur. Kan Nabi kata apa? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Dalam Al-Quran ada sebut, kalaulah aku ni tahu perkara ghaib, pasti aku ni tak akan ditimpa, pasti aku akan mendapat banyak kebaikan dan aku tak terkena apa-apa musibah. Hidup Nabi penuh tak dengan musibah? Penuh. Kalau Nabi tahu perkara ghaib, Nabi tak payah pergi Taif. Nak pergi dakwah sebab apa? Kalau pergi-pergi memang tahu dah. Orang Taif memang tak nak terima dakwah Nabi SAW. Buat apa Nabi pergi sana? Baik Nabi fikir terus apa benda. Sebab tahu perkara ghaib. Pasti Nabi buat tu tak ada benda yang salah. Tak ada benda tersalah ke apa. Tapi tak. Kehidupan Nabi kita lihat. Banyak benda yang Nabi tak tahu. Menunjukkan bahawa Nabi tidak mengetahui perkara ghaib. Segala yang Nabi tahu, perkara ghaib yang Nabi tahu, hanyalah kerana dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak tahu bila berlaku hari kiamat. Bila para sahabat tanya kan, bila hari kiamat, Nabi kata, apa yang kau dah sediakan untuk kiamat? Nabi tak jawab pun. Dan sebab Nabi sendiri pun memang tak tahu bila hari kiamat. Benda tu jelas. Dalam Al-Quran memang beberapa tempat disebutkan bahawa Nabi memang tak tahu tentang hari kiamat. Yang kedua, suami isteri hendaklah saling nasihat menasihati dan menghalang pasangan daripada terlibat dengan dosa mengumpat, mengata dan seumpamanya. Yang ni kita boleh ambil teladan daripada Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Macam mana Abu Ayyub tegur pada isteri dia, cakap, dah. Bila isteri dia tanya, ada dengar cerita tak pasal Aisyah? Ada, bohong semua tu. Dia jawab terus direct. Terus isteri dia tak boleh nak sambung banyak lagi. Entah betul banget. Kan? Kadang-kadang kan orang perempuan kan macam tu. Entah betul agaknya. Kalau takkan ada cerita macam ni. Tak. Abu Ayyub tadi sebut apa? Bohong semua tu. Terus isteri dia tak berani dah nak cakap banyak. Yang ketiga, jangan kita biarkan masalah peribadi dengan seseorang menjadikan kita tidak berlaku adil dengannya. Yang ni kita boleh belajar daripada Zainab, isteri Nabi, yang kata Aisyah, dia ni orang tengok dia ni lebih mulia daripada aku. Tapi dia tak ambil peluang langsung nak memperkecilkan credibility Aisyah. Dia masih juga, dia kata, aku tak dengar melainkan benda yang baik daripada Aisyah bila Nabi tanya kepada Zainab tentang Aisyah. Ni benda yang kita boleh ambil. Kalau bergaduh macam mana pun, jangan sampai tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada satu-satu kaum itu menjadikan kamu tidak berlaku adil kepada kaum tersebut. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, itu lebih dekat dengan taqwa. Kadang-kadang kita benci dengan seorang ni kerana dia ni parti yang lain daripada kita. Tak sokong sama parti politik. Ataupun dia ni bukan bangsa yang sama. Ataupun kerana dia bukan Islam sekalipun. Tapi sedangkan benda yang berlaku, dia sebenarnya betul. Tapi kita terus tak boleh nak bagi hak tu kepada dia kerana benci. Jadi Allah ingatkan, jangan sebab benci orang tu, kita tak berlaku adil. Yang keempat, orang baik pun kadang-kadang terjerumus dalam dosa besar. Seperti mana berlakunya kepada Hamnah, Hasan bin Thabit dan juga Mistah. Mereka ni macam contoh Hasan.
Dia ni orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat syair mencela kaum musyrikin Mekah. Mistah Ahlul Badar, orang yang menyertai peperangan Badar, tapi juga melakukan dosa besar. Kadang-kadang orang yang bertakwa, ya, kadang-kadang mereka terjatuh juga ke dalam daerah al-kabair, dalam dosa-dosa besar. Cuma yang membezakan seseorang itu sama ada dia ni takwa ataupun tidak adalah sama ada dia terus berada dalam dosa tersebut ataupun dia cepat-cepat taubat. Bila dia tahu aja dia melakukan dosa, maka dia cepat-cepat taubat, maka insya-Allah diampunkan dosanya. Jadi kadang-kadang memang orang yang baik pun kadang-kadang memperjuangkan perkara yang salah. Ada berlaku punya macam tu. Maka inilah yang kita kena fikir balik, tuan-tuan. Ada waktunya seseorang ni dia akan menyokong benda yang salah. Walaupun perkara tu jelas untuk kita benda tu salah, tapi dia tak nampak mungkin benda tu, dan dia memerlukan kepada seseorang untuk menerangkan dengan panjang lebar bahawa benda tu adalah, benda yang dilakukan tu adalah salah. Jadi menjadi tanggungjawab kepada umat Islam yang sedar bahawa benda tu salah perlu menegur. Yang keenam, menyebarkan berita yang salah adalah satu kesalahan dalam agama. Menyebarkan perkara dusta di dalam agama adalah dosa yang sangat besar. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka menyebarkan berita palsu, menyebarkan kekejian dalam kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka ni azab yang pedih di dunia dan di akhirat. So berhati-hati untuk cepat-cepat klik button share tu. Bila kita dapat satu-satu message, suka nak share kan. Orang dulu, tak tahu sekarang ni, kadang-kadang jumpa kan ada orang memang kaki share kan, suka-suka sikit-sikit share, share kiamat dan nak berlaku pada berapa bulan Ramadan lah, apalah, ataupun apa lagi tu, tentang kelebihan potong kuku pada hari ini, hari itu, hari Rabu nanti kepapaan lah, kalau potong hari Isnin dapat hikmah lah, potong hari yang bagus dia apa dulu, hari Senin dengan hari Jumaat je kot, Isnin, Khamis, Jumaat. Yang lain semuanya buruk belaka, padahal kuku dah panjang dah. Jadi takut kawan nak potong kuku. Sebab apa? Alamak, hari ni hari Selasa, nak tunggu hari Khamis baru boleh potong ni. Tunggulah dia Selasa, Rabu, Khamis baru dapat potong. Sebab percaya pada hadis palsu. Tak ada apa-apa. Tak ada sebarang hadis yang sahih berkaitan dengan kelebihan potong kuku. Yang ada cuma Nabi suruh kita bersihkan diri pada hari Jumaat. Jadi sebagian ulama kata yang paling bagus hari Jumaat lah. Tapi kalau katalah tertiba kuku panjang hari Ahad, potonglah tuan-tuan, tak payah tunggu tengok kelebihan potong kuku hari apa ke, tak ada. Tak sahih tuan-tuan. Jangan percaya. Ni kadang-kadang berlaku kan. Orang suka sangat share dan kita pula senang percaya. Macam satu zaman ni lah, nak dekat Ramadan ni, dulu kan orang suka percaya kepada kelebihan solat pada malam-malam tertentu pada bulan Ramadan. Contohnya kalau solat pada berapa Ramadan saya tak ingatlah, 17 ke apa ke, dia kata dapat pahala seperti pahala Nabi Ibrahim. Orang pun share lah dulu kelebihan solat tarawih pada bulan Ramadan ni. Kalau solat 17 Ramadan, pahala Nabi Ibrahim ataupun pahala para Nabi. Senang betul. Satu malam terus dapat pahala para Nabi, tuan-tuan. Satu malam aja. Para Nabi hidup berjuang, punya susah hidup Nabi Ibrahim tu. Umur 80 kena sunat. Kan? Diperintahkan untuk sembelih anak sendiri. Kena campak kat dalam api. Tiba-tiba solat satu malam, pahala Nabi Ibrahim terus. Kan tak masuk akal. Tapi orang percaya. Disebabkan apa? Adanya orang yang suka menyebarkan berita-berita palsu. Kisah-kisah palsu seperti ini. Keberhati-hati tuan-tuan.
Jangan kita jadi ejen yang menyebarkan kisah-kisah palsu, especially benda yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni sangat besar dosa dia. Sebab Nabi sebut, jelas dah Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang tu digelar sebagai pembohong apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Dan Nabi sebut lagi, benda yang berkaitan dengan Nabi tu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang melakukan, mengada-adakan pembohongan ke atas diriku dengan sengaja, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Sangat bahaya menyebarkan hadis palsu, confirm neraka. Sampai tahap macam tu lah Nabi sebut. Maka jangan, benda tak pasti jangan sebar. Seterusnya yang kata kita boleh lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membincangkan masalah rumah tangga dengan orang yang dipercayai. Okey, kita azan. Alaihi wasallam bahawa dibenarkan untuk kita berbincang masalah rumah tangga dengan orang yang dipercayai. Boleh meminta pandangan kepada orang yang walaupun lebih rendah daripada kita. Contohnya Nabi meminta pandangan daripada Ali, daripada Usamah dan juga daripada Zainab. Usamah tu sebenarnya dia cuma cucu angkat Nabi. Dan ketika itu usianya cuma lebih kurang belasan tahun sahaja. Tapi Nabi tanya pada Usamah, macam mana pendapat engkau tentang Aisyah? Kan Usamah bagi tahu, aku tengok dia ni orang yang bersih, dia orang yang baik, orang yang suci. Ali pula kata, ceraikannya, banyak lagi perempuan lain. Tu Ali. Dan bila tanya Zainab, Zainab kata, aku tak dengar melainkan yang baik aja daripada Aisyah. Jadi memang dibenarkan untuk berbincang masalah keluarga, masalah rumah tangga dengan orang yang dipercayai. Kalau dalam Islam, Islam ajarkan apa dia? Cari orang yang dipercayai tu. Contohnya kalau dah tak tahu dah jalan keluar nak buat macam mana, maka masing-masing si suami dan si isteri ni melantik wakil, dan untuk wakil tersebut berbincang daripada keluarga masing-masing ke, boleh untuk berbincang sampai tahap begitu. Selain itu, kita boleh lihat bahawa antara kebaikan, antara pengajaran yang kita boleh ambil adalah akan berlaku ujian dalam hidup kita di mana orang yang paling disayangi dan dipercayai pun tak boleh diharapkan. Contohnya siapa? Berlaku pada Aisyah. Waktu tu orang yang paling disayang siapa? Rasulullah. Rasulullah tak bagi kata putus. Maka waktu tu satu-satunya sandaran yang tinggal bagi Aisyah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul lah, memang Allah ni lah As-Samad, tempat kita bersandar segala-galanya. Memang benarlah Nabi ajarkan kepada kita tu doa sebelum tidur tu kan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik. Ya Allah, aku serahkan, aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu. Aku sandarkan belakangku kepadamu. Penuh rasa harap dan penuh rasa takut kepadamu. Sebelum tidur, ni antara doa yang Nabi baca. Memang betul-betul kita ada waktunya, memang pada satu-satu ketika tu tak ada siapa lagi lah boleh diharapkan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ada kemungkinan dalam hidup ni kita akan menghadapi ujian yang kita tak sangka ataupun orang lain tak sangka boleh berlaku pada kita. Siapa boleh sangka tuduhan curang ni boleh terpalit kepada Rasulullah dengan Aisyah. Padahal Aisyah ni adalah perempuan yang sangat suci. Juga terpalit kepada Safwan bin Mu'attal. Padahal dia pun orang yang menjaga dirinya. Dua-dua, lelaki yang soleh dan perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh ni isteri Nabi pula tu. Tiba-tiba terpalit tuduhan itu. Ni antara benda yang alangkan benda tu boleh berlaku kepada Aisyah. Apatah lagilah kita ni. Kadang-kadang tiba-tiba Allah kenakan ujian
yang kita rasakan sangat-sangat berat. Tapi banyak dah, berapa banyak ujian yang kita lalui. Dahulunya besar rasa ujian tersebut. Tapi Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Dapat meneruskan kehidupan macam biasa. Dapat kita hidup seperti sekarang ni. Alhamdulillah. Walaupun dulu rasa macam tak boleh keluar daripada ujian tersebut. Dan seterusnya. Antara sunnah Rasulullah yang kita dah pernah sebutkan sebelum ni ialah Nabi akan melayan pasangan dengan lemah lembut daripada kebiasaan ketika pasangan tersebut sakit. Maka sepatutnya kita begitulah. Kalau pasangan kita sakit, maka kita layan dia dengan lebih lembut daripada biasa. Nabi ni dah cukup baik dah dengan isteri. Tapi apabila pasangannya sakit, Nabi akan layan dengan lebih lembut. Sehingga Aisyah boleh perasan, aku tak rasa kelembutan Nabi seperti biasanya kalau aku sakit. Aisyah sebutnya tu. Kita pula macam mana? Ada tak isteri sakit, kita layan dengan lebih lembut? Ke sama aja nasib, yang penting beras aku beli, engkau masak. Kan? Payahlah je tu tuan-tuan. Jadi kita kena tunjukkan ikut sunnah Nabi SAW. Paling-paling tidak kalau tak pandai masak, kita tapau ajalah. Kan? Masak si pandai, si hal tapau. Yang penting kita tak susahkan orang rumah. Seterusnya, last lah, kita ambil yang last. Spontan membela maruah orang yang dikenali baik adalah reaksi semula jadi mukmin yang sebenar. Seperti mana Aisyah membantah Ummu Mistah apabila Ummu Mistah mengatakan, celakalah Mistah, kerana Mistah ni adalah ahli Badar. Rupanya kenapa mak ada menyebutkan celaka kepada Mistah? Sebab Mistah ni antara orang yang percaya kepada tuduhan zina kepada Aisyah. Dan Ummu Mistah ni pun hebat juga lah tuan-tuan. Dia tak terpengaruh langsung dengan anak dia. Walaupun anak dia ni adalah ahlu Badar, orang yang menyertai peperangan Badar, percaya pula dengan tuduhan zina kepada Aisyah, dia tak percaya pun. Bahkan dia marah. Ni antara benda yang hebat. Jangan mudah terpengaruh dengan benda berita-berita palsu walaupun dia datang daripada anak kita yang kita rasa sangat percaya. Rasa dia ni macam, aku rasa dia ni takkanlah bohongan. Aku hantar dia belajar tinggi dah. Bagus dah belajar. Takkan dia nak percaya benda-benda buruk, benda-benda palsu. Tak. Kita sendiri menilai. Sebab setiap kita Allah kurniakan akal fikiran dan setiap kita ni akan ditanya. Bukannya cakap, aku main percaya orang ni je ya Allah. Tak. Kita akan dipertanggungjawabkan atas semua benda yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kita berhenti dulu setakat ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil macam-macam pengajaran yang banyak ni dan kita jadikan sekurang-kurangnya menjadikan panduan dalam kehidupan kita supaya kita tidaklah mudah untuk mempercayai kisah-kisah palsu. Kita taklah suka dengan gosip-gosip. Kita taklah semangat sangat untuk menyebarkan berita-berita palsu kepada orang, dan taklah kita ni termasuk dalam kalangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala apabila termasuk dalam kalangan orang yang suka menyebarkan kekejian dalam kalangan umat Islam. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.